Guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Kesal hanya 60% orang Islam tunai kewajiban mengundi. Syalam, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kesal hanya sekitar 60% orang Islam yang keluar mengundi pada pilihan raya. Peratus keluar mengundi itu dipercaya merujuk kepada pilihan raya umum 2015 pada 19 November lalu. Menurut ahli parlemen Marang itu, peratus keluar mengundi itu menunjukkan orang Islam tidak menunaikan kewajiban mengundi dengan memberi berbagai alasan termasuk ibadah haji dan umrah. Ujurnya lagi, pendekatan damai melalui konsep demokrasi wajib diambil peluang oleh umat Islam secara fardu ain ke atas setiap orang Islam dalam menghukum jahat menegakkan Islam di tempat masing-masing. Kira-kira 98% orang bukan Islam dari seluruh negara dan persolok dunia yang jauh dikerah untuk marah mengundi bagi mendapatkan kuasa dalam tanah air kita ini dengan menyokong DAP dan kumpulannya dengan menjadi wardah perjuangannya walaupun mereka mengeluarkan belanja sendiri. Malangnya, orang Islam keluar mengundi hanya sekitar 60% menunjukkan orang Islam tidak menunaikan kewajiban mengundi walaupun alasannya karena ibadat haji dan umrah. Malah ada yang menunggu upah duit dan sebagainya. Dakwanya menerusi catatan mindah Presiden PAS di Facebook pada Rabu. Katanya, jika tugas mengundi sebagai salah satu cara yang damai pun tak tunaikan kewajibannya bagi memenangkan Islam serta bukannya terpaksa berperang, maka kesan akibat tindakan mereka itu pasti akan lebih parah. Bagaimanapun beliau mengucapkan tahniah kepada anak muda yang tampil ke hadapan walaupun ada yang jahil agama dan umur masih mentah, namun mereka mendapat hidayah Tuhan selain mempunyai akal yang matang dan sayangkan agama serta bangsa. Sementara itu, Abdul Hadi mendakwa pernah dihadiahkan oleh satu kumpulan pelampau, yaitu sebuah kitab baharu yang dikarang dalam bahasa Arab dengan tujuan bagi mengharamkan pilihan raya dan mengundi. Guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Berita Harian. Agi bantuan RM 50 juta secara berhemat TPM. Cukai bantuan negara masing-masing RM 50 juta yang disalurkan kerajaan persekutuan kepada Terengganu dan Kelantan perlu digunakan secara berhemat untuk membantu mereka yang terjejas akibat banjir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia selaras dengan hasrat kerajaan yang menyalurkan peruntukan itu sebagai bantuan awal untuk meringankan beban. Beliau berkata akan mengkoordinasi bantuan berkenaan bagi memastikan ia tidak digunakan untuk tujuan lain. Kita mengikut arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan, di mana arahan pembandaran harus dipatuhi. Saya akan koordinasikan bersama-sama dengan NEDME, Agensi Pengurusan Bencana Negara, dan juga APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, serta agensi-agensi yang lain agar uang bantuan banjir itu digunakan untuk mendepani permasalahan mangsa banjir, bukan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas meninjau kawasan banjir di kawasan Bukit Montok di sini hari ini.
Semalam Kerajaan Persekutuan mengumumkan bantuan segera bernilai Rp50 juta masing-masing kepada Kelantan dan Terengganu yang dilanda banjir teruk. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu bagi membantu mangsa banjir yang terjejas di dua negeri berkenaan. Guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Ahli Parlimen cadang Dewan Rakyat mula bersidang jam 2 petang. Ahli-ahli Parlimen telah menggemukakan cadangan termasuk memulakan waktu musyawarah persidangan Dewan Rakyat pada jam 2 petang berbanding 10 pagi seperti yang diamalkan sekarang. Yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul berkata cadangan yang dikemukakan kepadanya itu dibuat untuk mentransformasi perjalanan sidang parlimen bagi membolehkan jemaah menteri menjalankan urusan pentakbiran masing-masing sebelum hadir ke Dewan Rakyat. Cadangan lain yang turut diterima katanya ialah untuk menambah hari persidangan kepada 100 hingga 110 hari selain melonggarkan etika pemakaian di dalam Dewan Rakyat seperti tidak perlu memakai tali leher. Johari berkata satu jawatan kuasa akan dibentuk untuk melihat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan itu. Mudah-mudahan sidang pertama panggal ini Parlimen ke-15 akan berlaku diadakan pada Februari, katanya pada sidang media di bangunan Parlimen di sini hari ini. Johari yang merupakan bekas adun gurun di Kedah dipilih sebagai yang dipertua Dewan Rakyat bagi menggantikan Azhar Harun pada Isnin lepas. Usul pelantikan itu dibuat sebaik saja musyawarah pertama panggal pertama Parlimen ke-15 bersidang pada jam 10 pagi. Johari dicadangkan oleh Perdana Menteri yang juga pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim bagi pihak kerajaan dan mendapatkan 147 undi berbanding calon daripada pembangkang bekas Menteri Dalam Negeri Muhammad Radzi Muhammad yang mendapat 74 undian. Salam sejahtera, terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Harian. Dewan Rakyat lulus budget mini 107 bilion. Kuala Lumpur, Dewan Rakyat hari ini secara sebulat suara meluluskan budget mini 2023 dan rang undang-undang Ariuru kumpulan uang disatukan pembelanjaan masuk akaun 2022 yang dibentangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim.